Pembunuh dia tak kena bunuh lah, bayar dia saya tak tahu apa dia, duit ke unta ke apa tak tahu. Tapi Huzaifah dia tak ambil. Dia barang-barang tu tadi dia bagi kepada tentera Islam. Dia kata ni gunakan untuk perjuangan. Mulianya hati Huzaifah tadi. Dia tak ada lah rasa marah ke dengan orang yang bunuh bapak dia, dan dapat bayaran tu dia bagi kepada Islam pula. Punya baiknya Huzaifah ni tadi. Sebab itu anak lelaki saya yang ketiga tu saya bubuh nama Huzaifah. Teringat kisah ni kan, kita nak bubuh nama apa kan? Tengok-tengok dalam buku ada Huzaifah. Bubuh lah. Kok dah mau jadi macam Huzaifah ni kan. Harap macam tu lah. Anak yang kedua tu Zulfikar, yang tu sempena pedang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni ada banyak pedang. Ada satu pedang tu, pedang tu hujung dia tu terbelah. Masa perang agaknya terpecah, terbelah. Jadi dia macam cabang dua. Pedang dia tu dia bagi pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali lah pegang pedang Zulfikar tu. Ikut nama-nama tu lah. Kadang-kadang orang sekarang ni dia gabung nama suami dengan nama isteri. Nama suami sikit, nama isteri sikit. Tapi bila gabung tu kadang-kadang dia jadi lah. Tak tahu apa benda maksudnya. Tu kena hati-hati juga tu. Kalau ada maksud bagus tak apa. Macam orang duk cerita selalu lah, cerita lama. Yang perempuan ni nama apa? Syafiqah. Yang suami dia nama Jaafar. Pak lah. Dia ambil lah. Ambil ke, ambil pak. Apa? Tempat letak cerita. Cerita orang bukan betul pun. Cerita orang. Okey, sikit lagi. Cerita Huzaifah dah sudah. Ketahuilah bahawa orang yang berilmu itu adalah serupa dengan khadi. Zaman dulu jawatan khadi ni tinggilah, hakim. Sekarang khadi ni dah jadi rendah. Khadi tu 3 jenis. Maksud dia hakim ni 3 jenis. Jenis yang pertama, menghukum dengan benar dan dia tahu dia hukum tu dengan benar, dia ikut hukum Allah dan dia hukum dengan adil. Maka hakim jenis ni dia dalam syurga. Jenis yang kedua, dia menghukum dengan kezaliman. Dia hukum tu zalim, dia jatuhkan hukum tak dengan adil. Dia tahu ke tak tahu ke, dalam neraka. Dia jatuhkan hukuman dengan tidak adil, dia tahu ke tak tahu ke, dalam neraka. Dan satu jenis lagi, dia menghukum di luar daripada perintah Allah. Dia jatuhkan hukuman tapi ikut hukuman yang lain. Dia itu dalam neraka. Yang jenis ketiga ni yang ulama-ulama duk lawan ni. Undang-undang kita dia bukan ikut undang-undang Islam tu. Bila satu orang hakim tu jatuhkan hukuman, dia ikut yang ketiga tu. Tu orang duk risau. Dah, kalau jadi hakim ni yang selamat satu orang daripada 3. Iaitu yang atas tu tadi. Yang ketiga ni setengah ulama kata tak selamat, setengah ulama kata selamat. Yang tu ulama lah punya cerita kan. Sebab apa? Kalau macam konteks negara kita sekarang, hukuman dia bukan ikut hukuman Islam. Kita hakim, kita bicara orang, okey, keputusan dia jatuh hukuman dia. Tapi hukuman itu di luar daripada perintah Allah. Dia tak ikut hukum Islam. Tu risau tu. Tapi satu masalah pula, kalau semua orang tak mau jadi hakim, dah siapa pula jadi hakim? Jadi ada ni lah, saling bertelingkah kan. Jadi keputusan dia yang sepatutnya kita kena ubah sistem. Ubah letak hukum Islam tu dah tentu dah hakim ni akan jatuhkan hukum ikut Islam untuk selamat. Berkata Ka'ab, pada akhir zaman orang yang berilmu suruh manusia zuhud tapi dia sendiri tak zuhud. Ni macam tadilah kita tak payah cerita lah. Ringkas cerita dia, ulama ni suruh buat baik, dia larang buat jahat, dia sendiri yang buat. Yang terakhirnya bersabda Nabi SAW, kadang-kadang syaitan tu dia tangguhkan kita dengan ilmu. Orang pun heran, macam mana syaitan ni dia boleh tangguhkan kita dengan ilmu? Ilmu dah bagus dah, tapi kita ditangguhkan oleh syaitan. Menjawab Nabi, iaitu syaitan mengatakan, tuntutlah ilmu, jangan amal dulu sampai betul-betul tahu. Dah betul-betul tahu esok baru amal. Contoh sembahyang lah. Kita ajar anak kita ni, 8-9 tahun sembahyang semua, dia bukan nak faham lagi pasal-pasal sembahyang ni. Cuma kita ajar suruh dia sembahyang. Kita nak tunggu sampai dia boleh betul-betul sembahyang, dia boleh
kelas hadis apa semua kan. Berapa puluh tahun umur dah. Tak mau ikut mazhab dah. Bapa mazhab Syafi'i tak mau ikut lah. Nak suruh anak kita ni dia saring betul-betul ni, tak mau ikut mazhab. Nak ikut Al-Quran hadis betul-betul lah. Umur 30 belum tentu lagi dia boleh sembahyang. Nak saring semua tu kan. Jadi kalau syaitan ni, kita dah belajar dah. Macam zikir tadi kan, dah belajar dah zikir. Syaitan kata, tak usah buatlah zikir-zikir ni kan. Tunggu naik-naik esok ni, tarah esok ni kan. Kamu baca Quran esok dah lancar dah, amallah zikir ni. Padahal zikir tadi tu boleh amal dah. Sahabat 1000 kali boleh amal dah, tak ada masalah dah. Kita dah dapat ilmu, tapi syaitan dia kata, tak usah amal lah kan, buat susah ni. Biar esok kamu dah pandai, dah ada ilmu dah, barulah amal, barulah cantik. Ini ilmu pun tak setara mana tak usah amal lagi. Belajar dulu. Dalam kita duduk belajar tu, bila kita nak amal? Macam kata Hamka, Profesor Hamka ni dia karang tafsir Al-Quran. Di alam Melayu ni satu itulah tafsir Quran yang besar, Tafsir Al-Azhar nama dia. Hamka yang karang. Kata Hamka, seandainya nak tunggu dia ada ilmu geografi, sebab dalam Quran tu ada ilmu geografi. Nak tunggu dia mahir ilmu sains, sebab dalam Quran ada ilmu sains. Nak tunggu dia mahir semua ilmu tu baru nak buat tafsir Quran, alamat dia mati pun belum. Jadi dia dah ada ilmu agama lebih kurang lah tu, dia tafsir terus. Macam kita lah, nak tunggu mahir lah bab-bab tasawuf ni baru nak bertasawuf. Kita dah 100 tahun belum tentu mahir ni. Jadi apa yang kita ada tu amal terus. Sikit-sikit, amal sikit-sikit. Sebab tu dikatakan tadi, syaitan ni dia tipu kita dengan cara dia menangguh. Kita dah ada ilmu dah, tapi dia kata nanti dulu, belajar sampai betul-betul dah handal esok baru buat. Dia rasanya sekadar itu saja perkongsian kita pada kali ini. InsyaAllah dalam kuliah yang akan datang, kita sambung lagi bahagian bab bahaya ilmu. Jauh lagi ni sebelum masuk cerita tentang akal. Seterusnya kita akan mengenal lagi lebih ramai tokoh-tokoh dalam sejarah Islam. Setakat ini kita dah kenal siapa? Bishru Al-Hafi. Kalau sebelum ni orang cerita mungkin kita tak faham siapa dia Bishru ni. Lepas ni orang cerita kita ada gambaran dah. Pernah dengar dah nama dia ni. Sufyan Al-Thawri, Sahal At-Tustari, Fudail bin Iyas, Malik bin Dinar, Ibrahim bin Adham, Huzaifah ibnu Yaman. Dapat dah ilmu, dapat ilmu punya dia lah. Jangan bertambah. Kalau tidak sampai bila pun mungkin tak bertambah. Jadi sekadar itu saja. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam kuliah yang akan datang.